salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Ma Fatima's Cooking Channel, Mama Cooking guys. So apa khabar semua? Baik, sehat? Alhamdulillah. Jadi untuk minggu ini Ma Fatimah nak menunjukkan resepi untuk memasak idiyapan guys. Bukan biasa punya je. Ada flavor pandan, ada flavor carrot, ada flavor beetroot, ada yang biasa juga. So sebelum korang tengok video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe guys. So jom kita tengok bahan yang diperlukan untuk memasak idiyapan perisa pandan dulu ya. So untuk itu kita potongkan daun pandan macam ni. Potong menggunakan gunting ya. Lepas dah potong tu kita masukkan ke dalam blender. Okey, masuk separuh dulu. And then kita masukkan secukup air untuk blend-blend ya. Lepas dah blend tu, inilah rupanya. Okey, lepas dah blend tu, mengisar tu, kita kena tapis ya. Korang gunakanlah tangan untuk memicik ataupun apa kita panggil lah. Memerap. Okey, lepas dah perap tu, kita kena tapis ya. Okey, lepas dah tapis tu, kita kena masukkan sebahagian yang kita ada baki yang saya sebut tadi ya. Masukkan separuh lagi tu. Lepas tu kita masukkan air yang kita tapis tadi ya. Gunakan air tu. Lepas dah blend tu, kita kena tapis lagi sekali menggunakan penapis kecil ni. Lepas tu kita masukkan ke dalam satu kuali ya. Okey, dalam masa yang sama ini adalah satu periuk. Kita sudah isi air. Lepas tu kita biarkan dia panas dulu. Lepas tu kita letakkan acuan yang untuk kita picitkan untuk menjadikan idiyapan ya. Okey, ini adalah yang air kita letak dalam periuk tadi. Kita biarkan dia mendidih selama 3 minit ya. Okey, lepas 3 minit tu kita boleh tutupkan api. Okey, untuk idiyapan ni kita menggunakan brand Nirapara ya. Yang ni saja bagus gila. Kita dah guna 10 tahun lebih guys. Yang ni dia akan melembutkan kita punya idiyapan. Dia soft-soft gitu. Okey, so gunakanlah Nirapara idiyapan podi ya. Okey, lepas dah masukkan tepung beras Nirapara tu, lepas tu kita masukkan secukup garam ya. And then kita tapiskan air pandan yang kita mendidih tadi. Lepas tu kita masukkan ke dalam beras tadi ya. Tepung beras tadi. Okey. Okey, and then kita kacau-kacau. Bila korang kacau-kacau ni, korang boleh nampak warna dia memang asli ya. Kita tak menggunakan pewarna-pewarna tiruan. Yang ni adalah asli guys, original punya ya. Okey, lepas dah kacau-kacau tu, kita menggunakan acuan. Acuan apa ni? Acuan idiyapan guys. Korang boleh beli je dekat Lazada ataupun Shopee ke Amazon ke apa-apa platform lah. Okey, lepas tu kita sapukan minyak dulu atas kita punya acuan tadi. And then kita masukkan kita punya tepung idiyapan tu. Lepas tu kita memicikkan guys. Jadilah kita punya bentuk idiyapan ya. Orang akan panggil putu mayam juga. Korang boleh panggil putu mayam ataupun idiyapan boleh. Okey, lepas tu kita picitkan dulu. Dalam acuan ni kita boleh picit 3 idiyapan ataupun putu mayam ya. Lepas dah picit tu, kita kena buat apa? Kita letak aja atas periuk yang kita masuk air untuk mendidih kan, air biasa tu. Letak je atas tu. Ataupun guys, anda boleh juga menggunakan periuk ataupun periuk pengukus ya. Boleh je guna. Yang ni kita kukus je guys. Lepas dah kukus tu, jadilah kita punya putu mayam ataupun idiyapan ya. Okey, lepas dah mengukus tu, kita taruh di atas pinggan. And then kita boleh cabutkan kita punya idiyapan ataupun putu mayam ya. Jangan risau kalau masa memicik tu dia sambung ke ataupun lekat ya. Lepas dah rebus tu kita boleh berpisahkannya. Okey. Okey, seterusnya kita nak buat putu mayam flavor beetroot ya. Untuk tu kita kena parutkan beetroot dulu. Lepas tu kita masukkan ke dalam blender. And then masukkan secukup air. Lepas tu kita blend-blend ya. Lepas dah blend-blend tu kita tapis lah ya. Okey, lepas dah tapis tu, kita kena masukkan ke dalam satu periuk dan biarkan dia mendidih ya. Sama je step dia macam mana kita buat sebelum untuk membuat pandan flavor tu ya. Okey, sekarang kita sudah buka api. Kita biarkan dia mendidih dulu ya. So dalam masa yang sama kita nak buat apa? Kita masukkan secukup tepung beras Nirapara dulu. Sekarang dah mendidih ni. Okey, lepas dah 3 minit mendidih tu, kita boleh tutupkan api ya. Jangan lupa untuk masukkan secukup garam ya. And then kita masukkan air beetroot yang mendidih tadi. And then kita kacau-kacau guys. Korang kena masukkan air sikit demi sikit ya. Jangan banyak, sikit je. Okey,
Kalau tak cukup, kita boleh masuk sikit lagi. Korang tahulah dia punya konsistensi ni macam sikit-sikit. Macam tu. Jangan terlampau soft gila ya. Nanti tak jadilah kita punya putu mayam ya. Okey, lepas tu sekarang kita sapukan minyak masak ke dalam acuan. Lepas tu kita masukkan tepung putu mayam tu ke dalam acuan putu mayam. Lepas tu kita picitkan guys. Sama je step dia. Kita kena masukkan. Lepas tu kita picitkan. Jadilah kita punya putu mayam. Tengok guys, warna dia memang nampak atraktif guys. Tertarik mata I kat dalam tu. Macam tu. Korang mesti kena try tau. Lagipun kanak-kanak suka berwarna-warni macam tu. Okey, korang mesti kena try ya. Okey, lepas dah picit tu kita letaklah dalam poria kukus tu. Lepas tu kita biarkan dia rebus ya. Ataupun kukus. Okey, jadilah kita punya putu mayam beetroot. Korang mesti kena cuba ya guys. Dia memang sedap. Lagipun berkhasiat guys. Memang anak-anak takkan tahu warna ni dapat daripada beetroot ya. Baik guys, untuk flavor ketiga iaitu carrot putu mayam ya. Putu mayam lobak merah. So untuk tu kita parutkan lobak merah dulu. Lepas dah memarut tu kita kena masukkan ke dalam blender. Lepas tu masukkan secukup air and then kita blend ya. Lepas dah blend tu, seperti yang di mana saya cakap tadi, tapislah ya. Tapiskan dulu. Lepas tu ambil dia punya air sahaja ya. Lepas dah tapis tu, kita kena buat apa? Kita kena memicit betul-betul. Lepas tu kita tapis ya. Okey, kita ambilkan dia punya air. Tapis lagi dengan menggunakan penapis kecil. Lepas tu kita kena biarkan dia mendidih ya. Sama je guys dia punya step. Okey. Okey, sekarang kita punya air carrot pun tengah mendidih. Yang ni memang warna asli guys. Yang berkhasiat juga. Okey. Alright, sekarang kita dah masukkan secukup tepung beras nira para ke dalam satu mangkuk. And then kita masukkan juga secukup garam. Lepas tu kita masukkan jus carrot yang kita biarkan mendidih dalam ataupun atas dapur tadi ya. Okey, kita masukkan cukup sikit-sikit dulu. Lepas tu kita kacau-kacau ya. Kalau tak cukup kita boleh letak sikit lagi. Okey. Okey, lepas dah kacau-kacau kita punya tepung putu mayam perisa carrot pun dah siap. So stepnya sama saja guys. Tengok dia punya tepung tu memang lembut gila ya. So gunakan brand Nira Para. So sekarang kita sudah sapu minyak masak sikit di atas permukaan acuan. Lepas tu kita picit ya guys. Picit 3 putu mayam dalam satu acuan ya. Senang saja guys, dia takkan keras. Baik, sementara anda tengah tengok ni, korang mesti kan ada soalan kan nak tanya. Kenapa kita kena tapis banyak kali kan? Okey, untuk soalan itu kita kena tapis sekurang-kurangnya 2 kali. Kerana kita tak nak dia punya sisa ataupun pepejal daripada air itu sekat ke dalam acuan untuk kita memicitkan putu mayam ya. Pasal tu lah kita kena tapis jus daripada carrot ke ataupun beetroot ke ataupun pandan ke apa-apa ke. Kena sekurang-kurangnya 2 kali ya guys. Okey, sekarang kita punya putu mayam carrot pun sudah dikukus, sudah direbus. So kita letak aja di atas satu mangkuk ataupun pinggan lah. Okey. Okey, last kali kita nak buat flavor original yang anda makan dekat rumah saudara ke, rumah kawan ke, ataupun kita masak dekat rumah ke. Okey, yang ni memang paling popular lah, paling biasa yang kita makan ya. Original flavor. So untuk tu kita masuk je kita punya tepung beras Nira Para. Lepas tu kita masukkan secukup garam. And then kita masukkan air panas ya. And then kita kacau-kacau. Kacau-kacau. Jadilah kita punya tepung putu mayam. Tengok beberapa lembutnya kita punya tepung. Okay, and then kita sapu minyak masak. And then kita masukkan tepung tu ke dalam acuan putu mayam ataupun idiapam ni. Lepas tu kita picit guys. Tengok dah siap. Senang je kan? Dalam 5 minit pun dah siap guys. Tak beberapa minit nak kena ambil untuk masak putu mayam ni ya. Senang je. Korang mesti kena cuba tau. Okay, and then lepas dah micit tu kita letak je untuk dikukus. Dah siap guys. Kita kukus dalam 2 minit guys. Dia akan rebus tau. Dia akan kukus tau. Dah siap dah kita punya idiapam dalam 2 minit. Semua flavor sama je dia punya step. Okey, sekarang kita punya semua flavor idiapam dah siap.
kita ada original flavor, kita ada pandan flavor, carrot flavor. Yang ni original. Lepas tu kita ada beetroot juga ya. And then Mak Fatimah juga letakkan kelapa parut di tengah-tengah idiapam tu ya. Okey, sekarang Mak Fatimah nak menunjukkan cara untuk memakan ya. Okey, first kali kita ambilkan idiapam beetroot and then kita masukkan kelapa parut serta gula Melaka secukupnya. And then kita kacau-kacau, lepas tu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Okey, seterusnya kita nak buat flavor ataupun cara kedua untuk dimakan macam mana. Kita letak je satu putu mayam. Yang ini original flavor ya. And then kita letakkan sedikit minyak bijian serta gula Melaka secukupnya. And then kita kacau-kacau, kita makan. Ini Mak Fatimah makan ya. Saya tak nak. Okey, kerana I tak suka minyak bijian sangat tu guys. Mak saya suka. Ataupun orang yang suka makan minyak bijian, boleh lah. Okey lah, makan ya. Okey, cara ketiga iaitu putu mayam perisa carrot. Yang tu kita masukkan secukup gula Melaka serta minyak sapi ya. And ni kita kacau-kacau, lepas tu makan. Sedap gila guys. Korang mesti kena cuba cara yang ini lepas tu yang pertama sekali tu. Okey guys, jika anda suka video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.